Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi untuk subjek Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Bagi saya, Cikgu Nur Hafizah yang mengajar kelas Mutiara 7 dan Mutiara 8. Dan kita sambung subtopik yang kita tinggalkan di kelas yang lepas. Okay, sebelum ni kita belajar berkenaan dengan haiwan ternakan. Apa yang haiwan ternakan kita makan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Untuk dia hidup apa yang dia makan. Dan kita juga telah bincang di kelas. Cikgu harap murid-murid cikgu masih lagi ingat. Di kelas kita bincang haiwan ternakan kita. Contoh kalau ayam, tempat tinggalnya di mana? Okay, kalau ikan, tempat tinggalnya di mana? Okey, jadi hari ini kita nak sambung pula berkenaan dengan apa kepentingan haiwan ternakan. Okey, kenapa kita perlu ada haiwan ternakan ataupun kenapa kita mempunyai haiwan ternakan? Adakah dia berfaedah ataupun hanya untuk memenuhi masa lapang? Okey, kita lihat. Okey, ini. Nampak tak? Okey, di situ. Okey, cikgu tuliskan, wah, sedapnya makanan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini gambar apa? Gambar ayam. Ayam goreng. Okey, kita lagi dekat kalau cikgu cakap, ini adalah ayam KFC. Kan? Sedapnya. Okey, kemudian ini adalah kambing. Kambing bakar. Okey, ini contoh yang cikgu ambil di internet. Okey, kambing bakar. Dan ini adalah ikan goreng. Okey, di sini cikgu nak maklumkan bahawa okey, contoh kita mempunyai haiwan ternakan seperti ayam. Okey, kenapa kita memelihara ayam? Mesti kita ada tujuannya selain daripada minat. Kita memelihara ayam, tujuannya ataupun kepentingannya kepada kita, kita nak dapatkan dagingnya. Betul tak? So, bila kita pelihara ayam, kita dapat hasil dagingnya. Maka kita boleh goreng ataupun bakar. Kan? Awak biasa kan makan ayam? Tak biasa makan ayam? Mungkin awak memilih ikan. Okey. Ada orang yang menternak ikan, okey, dengan tujuan dia hendak menjual ikan tersebut. Okey. Dan bila orang beli, okey, orang boleh menggoreng ikan tersebut sebagai makanan keperluan seharian. Okay, kemudian kambing pun sama. Kita boleh gunakan dagingnya untuk makan ataupun kita pun boleh gunakan bulu juga. Okay, dia ada banyak kepentingan di situ. Tapi disebabkan di sini cikgu cakap sedapnya makanan, maka merujuk pada daging kambing. Okey. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi dengan kepentingan haiwan ternakan kepada manusia. Apa kepentingan utama mempunyai haiwan ternakan? Okey, Cikgu Wan nak terangkan lagi. Okey, kita ada dua kepentingan yang utama. Okey, seperti yang murid cikgu boleh lihat di sini ya. Okey, kepentingan yang pertama, okey, kita ada yang pertama sumber makanan. Okey, kita mempunyai haiwan ternakan dengan tujuan kita nak dapatkan dia ataupun kita nak jadikan dia sebagai sumber makanan. Okey, sumber makanan apa yang kita makan. Okay, itu yang pertama. Okay, kemudian kepentingan yang kedua, okay, di sini sebagai sumber pendapatan. Okay, cikgu ada bagi contoh kan tadi. Okay, ada orang yang menternak ikan. Okay, selain dia makan, okay, dia sebagai sumber makanan untuk keluarga dia, okay, mungkin dia ada lebih banyak lagi, dia ada banyak lagi ikan yang diternak. Jadi dalam masa yang sama, dia boleh menjual juga ikan kepada orang lain. Jadi, bila dia menjual ikan tersebut kepada orang lain akan memberikan dia duit kan, akan membayar ikan tersebut. Maka, bila dia mendapat duit tersebut, duit tersebut itu merupakan sumber pendapatan orang itu, keluarga itu.
Okey, dapat duit, maka itu adalah sumber pendapatan. Bukan sahaja ikan, banyak lagi. Ayam pun boleh. Contoh orang yang ternak ayam dengan banyak. Okey, selain untuk kegunaan sendiri, dia juga boleh menjual kepada orang lain. Kenapa? Untuk mendapatkan wang untuk dia membeli barangan keperluan yang lain. Seterusnya, kambing. Okey, orang itu memelihara kambing. Okay, menggembala kambing. Maksudnya dia pelihara kambing lah. Okey, contoh orang tu dia tidak boleh makan daging kambing ataupun dia ada alergik contohnya lah. Okey, contoh. Mungkin antara semua murid cikgu, ada yang makan, ada yang tidak. Betul tak? Jadi contoh cikgu ambil, orang ini dia pelihara kambing tapi dia tak makan kambing. Jadi, dia mungkin boleh menjual kambing yang dia pelihara kepada orang lain. Okey, bila kita jual, bila orang itu menjual kepada orang lain, okey, saya bagi kambing dekat awak. Okey, tapi awak kena membayar kepada saya, beri duit kepada saya. Okey. Duit yang awak beri kepada saya merupakan sumber pendapatan kepada saya. Hasil jualan kambing tersebut, iaitu duit tadi tu, sebagai sumber pendapatan untuk saya. Okey, jadi duit yang dia dapat mungkin dia boleh gunakan untuk keperluan yang lain. Contoh nak beli beras ke, okey, nak membiayai uh, rumah yang ditinggal ke kan, nak bayar sewa rumah, yang mudah. Okay, macam tu. Itu yang dimaksudkan sumber pendapatan. Okay. Jadi, cikgu ulang semula untuk kepentingan haiwan ternakan kepada manusia, kita ada berapa tadi? Kita ada 2. Okay, itu yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Okay, dia sumber makanan. Dan yang kedua adalah sebagai sumber pendapatan. Okey. Okey. Kita mulakan perbincangan berkenaan dengan kepentingan haiwan ternakan yang pertama tadi iaitu sebagai sumber makanan. Ini tengok contoh-contoh yang cikgu sediakan gambar. Okay, gambar yang pertama ni adalah gambar ikan goreng. Okay, menarik ikan di sini. Okay, dihidangkan bersama salad, lemon, tomato. Okay, dan gambar yang kedua ni adalah ayam goreng. Menarik kan ayam goreng. Okay. Dan kemudian ini adalah daging. Okay, daging. Okay, ini adalah contoh sumber makanan. Okay, makanan-makanan yang kita ambil dalam kehidupan seharian kita. Okay, seterusnya. Okey, contoh yang pertama, haiwan ternakan cikgu ambil sebagai contoh ayam. Ini ayam. Kita menternak ayam. Okey, bila kita ternak ayam, apa yang kita dapat daripada ayam tersebut? Yang pertama ini, kita boleh dapatkan daging ayam untuk dimakan. Okay, tak kisahlah awak nak menggoreng daging tersebut ataupun anda nak grill, nak bakarkan dia. Mungkin ada orang yang suka bakar, ya, ada yang lebih suka ayam goreng. Okay, itu sebagai makanan kita. Okay, selain daripada kita makan daging ayam, okay, kita juga boleh dapatkan hasil yang kedua, iaitu telur ayam. Okay, bila kita ternak ayam, kita juga akan memperoleh telur ayam. Okay, bila ayam itu bertelur, kita kumpul, kita boleh masak untuk kita makan. Okay. Mungkin kita nak rebus. Okay, rebuskan telur ayam. Contoh, kita rebuskan telur. Okay, untuk kita makan sebagai sarapan, sumber protein. Okay, contoh ada orang yang nak badannya berketul-ketul, ada muscle. Okay, dia perlu ada protein dalam makanan seharian dia. Okay, sumber protein yang senang untuk kita dapatkan adalah telur. Okay, telur. Senang saja kan nak masak dia, kita hanya rebus. Okay, dah sedia untuk dimakan. Okay, itu contoh yang pertama ayam. Tengok lagi ada tak contoh yang lain?
Okey. Okey, contoh seterusnya, itik. Ini adalah itik. Itik. Apa yang kita boleh dapat daripada itik? Okey, hampir sama dengan ayam tadi. Kita boleh dapatkan isinya. Okey, isinya untuk kita makan. Okey, tak kira lah awak nak makan sendiri ataupun mungkin awak nak berikan kepada orang lain kan. Okey, maksudnya kita makan isi itik tersebut. Okey, so, kita dekat sini kita dapat lihat gambar itik panggang. Okey, kemudian daripada itik sama juga dengan ayam tadi kita boleh dapatkan telur. Okay, biasanya telur itik orang buat dia sebagai telur masin. Okay, ini telur masin yang mana kalau awak tengok dekat kedai dijual dengan ditutupi oleh serbuk yang warna hitam ataupun tanah yang berwarna hitam. Okay. Telur yang diselaputi tanah yang berwarna hitam itu adalah telur itik yang dijadikan telur masin. Okay, telur yang putih dia tu kalau awak rasa, dia rasa masin lah. Okay, that's why itu sebabnya kita panggil dia telur masin. Siapa pernah makan? Ataupun ada ke murid cikgu yang menggemari telur masin? Cikgu rasa ada yang suka, ada yang gemar dengan telur masin. Okay. Okay, contoh yang seterusnya, kambing. Okay, ini adalah gambar kambing. Okay, daripada kambing, kita boleh dapatkan daging kambing. Ini dagingnya. Kemudian, okay, apa kita nak buat dengan daging kambing? Okay, mungkin kita boleh bakar, grill. Jadikan dia sebagai lamb chop, grill. Okay, daging kambing bakar, sedap. Okay, cikgu rasa ramai rakyat Malaysia menyukai daging kambing bakar, lamb chop. Okay, ada juga yang tak gemar, ya ada. Itu kita manusia pelbagai cita rasa, betul tak? Okay, kemudian daripada kambing, kita juga boleh mendapatkan susunya. Okay, susu kambing yang mana yang memberikan banyak khasiat kepada manusia. Okay. Itu contoh kambing. Kita tengok lagi. Right. Okay, lembu pula. Okay, lembu. Okay, lembu. Okay, kita boleh dapatkan daging. Sama je dengan kambing tadi. Kita dapat daging. Daging ni kita boleh goreng. Okay, ataupun awak nak buat sup. Okay, banyak pilihan yang kita boleh buat. Okay, untuk kita makan dalam kehidupan seharian kita. Okay, yang paling biasa adalah daging lah. Kemudian, lembu juga kita boleh dapatkan susu. Contoh di pasar raya, jual susu segar yang mudah macam ni, yang telah dibungkus dalam kotak, yang senang untuk kita beli dan kita minum untuk seharian. Sebab kita tak adalah ada, kalau kita sendiri kita tak pelihara, mungkin kita tak boleh ambil terus daripada lembu tu, perah susu daripada lembu tak. Okay. Jadi kita beli. Okay. Kita beli susu segar ni dalam kotak macam ni. Okay. Ini adalah sumber makanan yang kita boleh dapat daripada lembu. Okay. Seterusnya pula, okay, ini adalah makanan laut kan. Okay. Ikan dan udang. Ikan dan udang kita boleh goreng, jadikan dia ikan goreng. Okay, udang pun mungkin kita boleh goreng. Okay, nak ada yang suka buat tom yum ke kan. Okay, masak udang. Okay, tom yum udang. Okay, boleh. Okay, itu sebagai makanan kita juga. Okay, seterusnya. Kalau tadi kepentingan yang pertama berkenaan dengan sumber makanan, ini pula adalah kepentingan yang kedua apabila kita mempunyai haiwan ternakan. Tujuannya adalah sebagai sumber pendapatan. Okey, nampak tak duit yang cikgu sediakan dekat sini? Banyak duit ni. Okey, bila kita melakukan urus niaga, okey, kita jual beli haiwan ternakan, kita akan dapat pulangan. Kita akan dapat duit. Okey. Contoh kambing.
Okay, kalau tadi kita bincang pasal makanan sahaja. Tapi sebenarnya kambing ada pelbagai guna iaitu kulit dia. Kulit kambing. Kulit kambing kita boleh gunakan untuk membuat dompet. Okay, dompet. Ataupun kita juga boleh gunakan untuk dijadikan apa ni? Cikgu rasa pernah lihat dekat sekolah masing-masing. Okay, namanya adalah kompang. Kita gunakan kulit kambing ini untuk dijadikan sebagai kompang yang kita ketuk tu. Okay, itu kompang. Okay. Okay, seterusnya. Okay, burung unta. Okay, ni burung unta. Siapa pernah lihat secara real ataupun burung unta yang live? Maksudnya betul-betul burung unta, bukan burung unta yang dalam gambar ataupun kartun. Ada yang pernah kan? Okay, pernah tu maksudnya awak pernah pergi zoo, betul tak? Okay, biasanya kalau di Johor ni kita ada zoo Johor. Okay, zoo Johor ada dia ternak burung unta. Okay, kenapa dia berternak burung unta di zoo Johor? Okay, kita tak ternak di rumah. Okay, biasa benda ni ada dekat zoo sebab dia adalah haiwan yang dijaga, okay, terpelihara. Okay, jadi dekat Zoo Johor ni dia memelihara burung unta. Okay, kenapa? Tujuan dia adalah untuk menarik pelancong, untuk menarik perhatian awak, okay, untuk pergi ke zoo. Okay, jadi bila awak pergi ke zoo, awak kena bayar tiket kan? Okay, jadi bila kita bayar tiket, beli tiket, duit itu adalah sumber pendapatan. Okay, duit itu sumber pendapatan. Jadi, burung unta di Zoo Johor ni, dia letak ataupun dipelihara di situ adalah untuk tujuan pelancongan. Okay, tujuan pelancongan. Okey, seterusnya ini pula. Okey, ini adalah lebah. Okey, lebah. Okey, kita takut dengan lebah, tapi madu dia kita suka. Okay, jadi bila lebah, okey, kita ada orang yang memang dia ternak lebah ni. Kenapa? Dia nak dapatkan makanan kesihatannya lah madu. Yang madu ni memang terbukti bagus untuk kesihatan yang boleh sebagai penawar untuk penyakit Cikgu rasa kalau kita dalam apa tradisi masing-masing adalah orang tua kita cakap kan madu bagus. Ibu bapa kita cakap makanlah madu bagus untuk kesihatan. Okey, betul. Okey. Itu adalah daripada lebah. Okey, jadi madu ni jaranglah orang pelihara lebah. Okey, biasa kita beli. Okey, dan orang yang menjual tu bila dia jual kepada orang lain, maka orang lain akan beli dan berikan wang. Okey, wang itu sebagai sumber pendapatan juga. Okey. Jadi, cikgu dah tunjuk beberapa kepentingan haiwan ternakan. Okey, iaitu kita ada pertama sebagai sumber makanan dan yang kedua adalah sebagai sumber pendapatan. Okey, jadi sekarang adalah masa untuk kita buat sedikit latihan. Okay, now let's get to it. Okay, kita buat latihan Okay, di sini cikgu berikan pautan latihan. Okay, di sini. Okay, awak boleh lihat dekat sini. Pertama adalah awak cari kepentingan haiwan ternakan. Apa kepentingan haiwan ternakan. Dan yang kedua, padankan haiwan ternakan tadi dengan hasil yang kita boleh dapat. Okay, sini mungkin tak boleh tekan. Okay, cikgu akan kongsi pautannya dalam grup WhatsApp kelas kita, Mutiara 7 dan Mutiara 8. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap semuanya kekal sihat di rumah. Okay, bagus-bagus dekat rumah, jaga kesihatan. Sentiasa patuhi SOP untuk mengelakkan penularan COVID-19. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.